Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada para penonton. Kembali kita dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia pada minggu ini. Saya, pengacara tetap anda, Nadirah binti Ahmad Nuzin, akan mengulaskan info-info menarik di negara kita. Seperti yang kita maklum, negara kita baru sahaja menyambut Hari Merdeka untuk kali yang ke-63 dan juga Hari Malaysia untuk kali yang ke-57. Jadi, episod kali ini khas kita adakan untuk memperingati perjuangan tokoh-tokoh dan juga rakyat terdahulu yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Seperti yang kita ketahui, untuk membina sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Rakyat haruslah membuktikan bahawa mereka mampu mentadbir kerajaan sendiri tanpa bantuan kuasa luar ataupun naungan kerajaan-kerajaan luar. Jadi, untuk mencapai kemerdekaan, rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum haruslah bersatu padu. Hal ini kerana perpaduan antara kaum itu merupakan perkara yang amatlah penting dan merupakan asas untuk menubuhkan kerajaan yang sangat kuat dan makmur. Masyarakat di Tanah Melayu pada waktu itu tidak mahu dijajah dan dikuasai oleh kuasa luar lagi. Mereka sudah mula mempunyai perasaan untuk melawan penjajah dan juga mempunyai perasaan untuk keluar daripada cengkaman British. Hal ini kerana rakyat di Tanah Melayu telah mempunyai kesedaran selepas British mengisytiharkan untuk menubuhkan Malayan Union. Malayan Union ini merupakan tamparan yang sangat hebat untuk setiap rakyat kerana ia membuktikan bahawa Tanah Melayu masih belum bersedia untuk berkerajaan sendiri. Ia merupakan cabaran kepada tahap perpaduan di negara kita pada waktu itu. Untuk membuktikan kepada British bahawa Tanah Melayu mampu berkerajaan sendiri, rakyat dan juga pejuang-pejuang politik mula berganding bahu untuk bangkit bersatu melawan penjajah British untuk memperjuangkan kemerdekaan di negara kita. Untuk penjelasan yang lebih terperinci, pasukan kami telah berada di Muzium Negara untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang bagaimana tercetusnya perjuangan kemerdekaan di negara kita. Pelbagai persoalan anda akan terjawab selepas ini. Kita teruskan dengan lintas langsung bersama pasukan saya di Muzium Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nat di sini petang. Saya punya mandil akan menjawab setiap persoalan yang telah diajukan oleh saudari. So, negara kita mempunyai semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan apabila British cuba untuk melaksanakan gagasan Malayan Union di negara kita. Pada tahun 1946, Tanah Melayu telah diletakkan di bawah satu sistem pentadbiran yang dikenali sebagai Malayan Union bagi menggantikan pemerintahan sementara iaitu pentadbiran tentera British. Penubuhan Malayan Union ini telah meletakkan Tanah Melayu sebagai sebuah negeri naungan jajahan British sepenuhnya dengan diketuai oleh seorang Gubernur British. Gubernur pertama British yang mengetuai gagasan Malayan Union adalah Sir Edward John. Di bawah pentadbiran ini, Sultan-Sultan Melayu telah kehilangan kedaulatan dan kuasa-kuasa ke atas negeri masing-masing. Kuasa-kuasa Sultan hanya terhad kepada hal agama Islam dan adat istiadat dalam negeri sahaja. Perlembagaan Malayan Union juga pula telah memberi hak kewarganegaraan yang saksama tanpa mengira bangsa dan asal keturunan melalui prinsip jus soli. Akibat daripada tentangan yang kuat dan berterusan daripada orang-orang Melayu mengenai penubuhan Malayan Union, satu jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan pada Julai 1946 bagi merangka sebuah perlembagaan baru yang dapat diterima oleh orang Melayu. Draft perlembagaan tersebut telah disiapkan pada bulan Disember 1947 dan ianya menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang telah ditandatangani pada 21 Januari 1948. Sesungguhnya, Malayan Union telah membangkitkan dan menyemarakkan semangat patriotisme di kalangan orang-orang Melayu untuk menuntut kemerdekaan negara daripada penjajah. Sir Edward John merupakan Gubernur pertama Malayan Union dan juga pengasas Malayan Union. Tujuan pembentukan Malayan Union adalah untuk membentuk bangsa Malayan Union supaya golongan imigran menumpukan kesetiaan. Selain itu, pembentukan ini juga dapat mengawal kuasa politik Melayu yang bekerjasama dengan Jepun.
Seterusnya, ianya dapat menjimatkan perbelanjaan bagi negeri Selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu apabila digabungkan. Di samping itu, ianya dapat menjamin penguasaan British terhadap sumber ekonomi Tanah Melayu iaitu sebagai pengeluar biji timah dan getah. Bukan itu sahaja, malah dapat memastikan sumbangan golongan imigran sebagai sumber tenaga kerja dan pelabur tidak terjejas. Pertahanan British juga dapat dikukuhkan dan dapat mewujudkan pentadbiran yang cekap dan seragam. Hal ini dapat menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Akhir sekali, perlu ditegaskan tentang kerjasama di antara rakyat dan pemerintah sebagai satu perkara yang penting untuk mencapai permufakatan dan menghindari daripada berlakunya sebarang pergaduhan. Hal ini kerana pergaduhan tidak membawa kebaikan kepada mana pihak, seperti terungkap dalam pepatah Melayu, kalah jadi abu, menang jadi arang. Sekian sahaja penerangan saya tentang Malay Union. Penerangan seterusnya akan disambung oleh rakan seperjuangan saya, iaitu Umar. Terima kasih Saudari Putri atas penjelasan berkenaan Malayan Union sebentar tadi. Saya Umar akan menjelaskan penubuhan parti politik di Tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, Malayan Union telah mencetus semangat nasionalisme dalam jiwa penduduk Tanah Melayu. Hal ini telah mendorong penduduk Tanah Melayu untuk menubuhkan parti-parti politik seawal 1940-an. Antara parti-parti yang tertubuh ialah UMNO, MIC, MCA dan PAS. Pertubuhan parti politik ini adalah untuk menjaga kebajikan kaum masing-masing seterusnya demi mencapai kemerdekaan. Kaum Melayu menyedari bahawa mereka memerlukan sebuah parti politik sebagai jentera untuk mengatasi sengsara mereka dan mencapai kemerdekaan. Dengan ini, tertubuhlah UMNO pada 11 Mei 1946 oleh Datuk On Jaafar. Kaum lain juga berpendapat sedemikian. Hasilnya, sebuah parti perikatan gabungan UMNO dan Persatuan Cina Malaysia iaitu MCA yang diterajui oleh Tunku dan Tun Tan Cheng Lock ditubuhkan. Pertubuhan Parti Perikatan memulakan ujian pertama pada tahun 1952 ketika pilihan raya Majlis Bandaraya Kuala Lumpur di mana Parti Perikatan ini mencapai kemenangan yang meyakinkan. Konsep penggabungan ini menghasilkan kejayaan yang menakjubkan dan ini menarik Kongres India se-Malaysia iaitu MIC untuk memasuki perikatan ini. Perikatan ini kemudiannya bertanding dalam pilihan raya pertama pada 27 Julai 1955 dan memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Perikatan ini kemudian diberikan keutamaan untuk menubuhkan kerajaan pertama di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama. Beliau kemudian menubuhkan kabinet menteri yang dilantik daripada pelbagai kaum di Tanah Melayu. Penubuhan parti politik ini merupakan percubaan berani yang diilhamkan oleh Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambatan dalam mencapai kemerdekaan, lantas membuktikan bahawa rakyat Tanah Melayu sudah bersatu dan bersedia untuk memerintah Tanah Melayu. Seterusnya, penerangan akhir akan diteruskan oleh rakan seperjuangan saya iaitu Saudara Farizul dengan lebih terperinci. Saya akhiri kata saya dengan satu peribahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Terima kasih kepada Saudara Umar di atas penjelasan yang dibuat sebentar tadi. Seperti yang kita dapat lihat, masyarakat Tanah Melayu telah memulakan langkah proaktif dengan menubuhkan parti politik. Oleh itu, saya Saudara Farizul akan menerangkan proses-proses yang telah dilakukan ke arah kemerdekaan Tanah Melayu yang mana melibatkan 3 bahagian iaitu rombongan kemerdekaan ke London, penubuhan Suruhanjaya Red dan kemerdekaan Tanah Melayu. Rombongan kemerdekaan ke London. Sebelum pilihan raya umum persekutuan diadakan pada 1955, sebuah rombongan ke London pada tahun 1954 untuk menuntut kemerdekaan telah dilakukan. Namun rundingan tersebut gagal mendapatkan jaminan daripada British. Kegagalan ini menyebabkan Parti Perikatan telah mendesak kerajaan persekutuan untuk menubuhkan sebuah suruhanjaya diraja bagi memastikan PRU dijalankan dalam keadaan adil. Pada permulaannya, perkara ini tidak diterima. Namun British telah bersetuju untuk mengadakan PRU persekutuan pada tahun 1955.
Dalam PRU yang telah diadakan, Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dan berjaya membentuk kerajaan baru. Setelah berjaya menjadi kerajaan, Tunku Abdul Rahman sekali lagi mengetuai perombongan ke London untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu daripada British. Kerajaan British telah berunding bersama Raja-Raja Melayu serta Parti Perikatan dari Januari sehingga Februari 1956 dan banyak persetujuan yang berjaya dicapai. Dengan itu, Tunku Abdul Rahman dibenarkan mengisytiharkan kemerdekaan pada bulan Ogos 1957. Suruhanjaya Raid. Pengubalan perlembagaan bukan satu kerja yang mudah dan memerlukan banyak siri perbincangan dan tolak ansur antara orang-orang Melayu dan kaum Cina dan India. Ini kerana kemerdekaan mutlak yang bakal diperoleh adalah juga kerana kesefahaman antara kaum-kaum ini dalam pilihan raya persekutuan yang pertama dan kerja keras mereka merundingkan perjanjian kemerdekaan tanah Melayu. Sebuah suruhanjaya telah ditubuhkan bagi mengubah perlembagaan yang dikenal sebagai Suruhanjaya Raid. Terdapat pelbagai bantahan dan penerimaan dari pelbagai golongan bagi draft perlembagaan sebelum ianya diluluskan. Dan perkara penting yang dimasukkan dalam perlembagaan ialah mengenai tuntutan keistimewaan orang-orang Melayu dalam perkara 153 adalah menepati kehendak memerintah perikatan. Di samping agama Islam dijadikan agama rasmi negara. Draft perlembagaan kemudiannya telah dibincangkan di London dengan kunjungan ini diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sendiri pada 10 hari bulan Mei 1957. Dalam mesyuarat dengan kerajaan British, beberapa persetujuan telah dicapai. Kertas putih kerajaan yang mengandungi pindahan-pindahan ke atas penyata raid telah dikeluarkan. Bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Yang Tuan Agong ketika itu telah diberi tanggungjawab oleh perlembagaan untuk menjaga kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta hak-hak yang halal bagi kaum-kaum yang lain. Menjelang detik kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1950, tepat detik 12.30 malam, lampu dibaskan apabila jam besar menandakan bermulanya era Tanah Melayu yang merdeka. Ini diikuti pula dengan laungan merdeka oleh orang ramai yang menggerakkan seluruh padang secara spontan. Union Jack mula ditunukkan dengan diiringi lagu God Save the Queen yang dimainkan buat kali terakhir sebagai menandakan berakhirnya pentadbiran British di Tanah Melayu. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan diiringi lagu Kemasaan Negaraku yang diperdengarkan buat pertama kalinya pada umum. Setelah bendera berada di puncak tiang, sorakan merdeka telah dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Pada 9.30 pagi berikutnya, upacara pemasyarakat kemerdekaan ini berlangsung di Stadium Merdeka dengan disaksikan lebih 20,000 orang termasuklah Raja-Raja Melayu, tetamu khas dari luar negara, anggota-anggota Kabinet Kerajaan Persekutuan dan rakyat jelata. Pada upacara bersejarah itu, Wakil Queen Elizabeth II, Duke of Gloucester, menyerahkan watikah perlembagaan kepada Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman yang menaikkan berakhirnya naungan British ke atas Tanah Melayu. Merdeka! 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 Akhirnya segala susah payah serta pengorbanan yang ditemui oleh rakyat Tanah Melayu telah berjaya membuahkan hasil dengan laungan merdeka oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka pada tanggal 31 Ogos 1957. Sekian sahaja daripada kami di Muzium Negara. Kembali kepada saudari Laila dan Nadira di Seri Pentas. Diteruskan lagi dengan kesimpulan bagi mengakhirkan perbincangan topik pada hari ini. Masyarakat majmuk di Tanah Melayu sebelum tahun 1945 adalah dalam keadaan yang baik dan hidup makmur tanpa pertumpahan darah kerana tidak berlaku sebarang konflik antara kaum. Hubungan antara kaum mulai terjejas setelah penaklukan Jepun dan menjadi semakin rumit semasa rancangan Malayan Union diperkenalkan. Perserikataan dan hubungan antara kaum kekal rumit sehingga menjelang kemerdekaan. Melihatkan situasi ini, pihak berkuasa dan pemimpin memainkan peranan untuk menyatukan semula masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini membawa kepada penubuhan parti-parti politik yang bertujuan untuk mengekalkan keharmonian kaum dan menjaga ketenteraman negara daripada perserikataan kaum. Dengan adanya parti-parti ini, negara kita dapat mencapai kemerdekaan. Gegak gempita bunyinya guru. Tanda hujan menjengah tiba. Ilmu sejarah terpahat kukuh menjadi pedoman di hari muka. Semoga dengan perbincangan sebentar tadi dapat memberikan pedoman terhadap seluruh rakyat Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan negara kita. Kesimpulannya, parti-parti politik yang telah ditubuhkan oleh tokoh-tokoh negara terdahulu merupakan salah satu daripada proses utama dalam memperoleh kemerdekaan negara kita.
Walau bagaimanapun, dengan penubuhan parti-parti politik ini, tidak dapat kita membasmi 100% ketegangan kaum pada masa kini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam mengeratkan hubungan di antara kaum bagi mengekalkan keharmonian negara demi masa depan kita. Sekian sahaja daripada kami di Muzium Negara. Saya Laila Bahar Rozan kembali ke Seri Pentas bersama Nabila. Terima kasih saya ucapkan kepada wartawan kami yang berada di Muzium Negara. Semoga segala info dan maklumat yang dikongsikan amatlah membantu terhadap perbincangan pada episod kali ini. Nampaknya, kita sudah berada di penghujung rancangan Selamat Pagi Malaysia. Jumpa anda pada hari esok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.